saya kena check balik sendiri. Apa jadual asal sini? Okey, sekali lagi lah yang nak jawab lah, yang tak nak jawab pun tak apalah ya. Besok kita kuliah dekat mana ni? Sebab seingat saya ada bagi tahu minggu lepas dia ada pertukaran lokasi daripada jadual asal. Saya beritahu lokasi kat mana? DK berapa esok? J3 DKC. Cuba check balik. Saya rasa bukan lokasi tu lah. Kalau jadual, ya. Dewan Kuliah. Kalau jadual G3 DKF untuk seksyen 11. Tapi minggu lepas saya dimaklumkan oleh pejabat lokasi berkenaan facilities tu tak ada, tak cukup. Jadi dia bertukar ke seksyen berapa? Yang tu saya nak tahu dah. Ada kat mana? Minggu lepas saya ada beritahu lokasi kita kat mana untuk hari Ahad ni. Dia Pakku kata sepatutnya G3 DKF tapi dipindahkan ke G3 DKC. DKC besok Okey, baik. Jadi maknanya besok kita sama-sama cari lokasi. Sebab saya pun dah lama tak pergi area tu. G3 ni di area mana yang dekat dengan Tasik tu ke? Dekat dengan Tasik ke tuan-tuan? Visual saya ni jelas ataupun tidak? Saya sedang bercakap dengan siapa ya? Betul betul. Dekat G3 dekat Tasik. Tolong cakap dengan saya lah, tolong bagi kerjasama lah ya. Sebab saya tanya besok, sebab saya tak nak besok kita rushing check lokasi yang salah. Sekarang ni saya tengah tekan admit ni, bila nak selesai ni? Ya Allah, saya nak mula kuliah ni. Ada lagi, ya Allah, wa akbar. Astaghfirullahalazim. Okey, sekali lagi Astaghfirullahalazim. Okey, sekali lagi lokasi kita besok G3 DK berapa? Seksyen 11. Boleh tak respon pada saya besok lokasi kita G3 DK berapa? DKC. Seksyen 11. Besok lokasi kita DK berapa ni? Bangunan G3 DK berapa? DKC. DKC confirm DKC Confirm. Korang DK seksyen 11, korang memang malas nak buat dia. Okey, besok kita sembang lagi. Ya Allah, bila ni nak selesai ni? 9.30 lah, tak jalan lagi. Astaghfirullahalazim. Sekejap 9.30 kita jalan. Kenapa lambat sangat ni? Allahu Akbar, banyaknya. Aduh. Okey tuan-tuan, saya dah tekan dah. Tapi dia masuk, dia masalah ni dia jenis masuk seko-seko ni. Kalau masuk ramai, okey, no problem. Aduh. Bila masa saya boleh nak mula kuliah ni? Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim, ya Allah. 9.30 saya stop. Tak terima lagi dah. Sampai 9.30. Stop.
Astagfirullahalazim, ya Allah. Dia tekan ni admin tapi masih lagi masuk. Okey, baik, sorry. Saya nak cover malam ni beberapa topik sebab minggu ni ada quiz. So section 11, korang nak jawab dengan saya jawab, korang tak nak jawab terpulang. Besok ada quiz ya. Jadi untuk quiz ni ataupun penilaian secara individu ni saya tak boleh nak kata apa-apa. Sebabnya pertama dalam sistem auto ya, di set upkan dia punya itu ini teknikal dan sebagainya. Dan keduanya, kalau katakan gagal buat benda ni ya, sama ada masalah itu daripada sistem ataupun daripada masalah diri sendiri ya, dia tak ada repeat. Maksud dia tak ada pengulangan di sini. Jadi kalau habislah. Jadi markah tu akan kosong. Okey, kena jelas lah. Jadi untuk section 11, sebab korang malas nak jawab soalan-soalan saya, besok saya andaikan kita akan berjumpa dekat DKC G3. Manakala kumpulan session yang berikutnya pada hari Isnin, hari Isnin kita jumpa dekat mana? Section 12. Dekat library Pak Aku, DK4. DK4 library DK4, manakala yang besoknya G3 DKC. Betul ke section 11 DKC ke besok? Betul Pak Ku. Korang kalau depan aku lekah lah. Baiklah secara online lah. Okey, saya stop lah. Saya tak terima dah pelajar untuk kelas malam ni. Saya teruskan. Kalau tidak, ya Allah, tak jalan kuliah. Astagfirullahalazim. Baik, okey, saya pergi terus kepada topik pada malam ini. Pertamanya berkenaan dengan pengenalan ilmu etika dan peradaban. Sebab kuis besok, kuis yang dijangka pada minggu ni yang akan berlaku adalah secara kuis, dia akan mencakupi ya Allah, kenapa ni sampai sekarang saya tekan admit Allah, student masuk lagi. Okey, dia akan mencakupi sampai topik 5. Yang kena cover adalah sampai topik 5. So saya pergi dulu kepada topik isu yang pertama. Jadi sebab kerisauan saya, subjek PEP ni dia tak ada buku teks. Jadi dia memang bergantung kepada penerangan dan juga daripada slide-slide. Khususnya slide yang daripada pensyarah yang memberikan kuliah. Jadi tuan-tuan, untuk malam ni dari semasa tu tolong onkan kamera lah supaya saya tahu kata tuan-tuan memang wujud dalam kelas kita ya. Okey. Alright, saya pergi kepada yang pertama untuk topik pada malam ini, iaitu pengenalan kepada ilmu etika dan peradaban ya. Pertama saya akan pergi kepada pengenalan etika dan peradaban, kemudian keduanya susur masa etika dan juga peradaban berdasarkan kepada pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial, dan ketiganya kerangka dalam menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan juga biografi, dan kemudian saya juga akan cuba menerangkan penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan juga masyarakat tempatan, dan kemudian hal-hal yang selanjutnya lah ya. Okey, daripada hasil pembelajaran pada malam ini, saya mengharapkan tuan-tuan, astagfirullahalazim, kenapa student lambat masuk ni? Pada akhir topik ini sepatutnya tuan-tuan dapat melakukan pertamanya menghuraikan etika dalam kehidupan, yang keduanya menganalisis etika dan peradaban dari segi individu, keluarga, masyarakat dan juga negara, dan kemudian yang ketiganya menjelaskan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan juga pasaran. Okey. Astagfirullahalazim, ya Allah. Okey, bagaimana pengaruh susur masa evolusi sejarah Malaysia terhadap penghayatan etika dan peradaban di tanah Melayu yang merangkumi perkara-perkara seperti berikut, iaitu etika, adab, adat resam dan juga adat istiadat serta peradaban. Contoh etika, adab
adat resam dan juga adat istiadat serta peradaban, pertama saya pergi kepada etika. Ini semua naik dalam periksa, tolong fokus tuan-tuan ya. Okey, etika itu adalah bermaksud kesopanan dan juga keramahan, kesopanan dan juga keramahan. Okey, misalnya memberi salam ketika bertemu orang dan juga mengucapkan terima kasih ketika menerima bantuan ataupun pemberian adab. Okey, manakala adab adalah bermaksud tunduk pada hierarki, misalnya menghormati orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Manakala yang ketiganya, adat resam dan adat istiadat adalah bermaksud bersikap hormat terhadap leluhur, misalnya menghormati leluhur dengan melakukan upacara adat atau menjaga warisan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur. Dan yang berikutnya, astagfirullahalazim, ya Allah, kenapa student buat perangai ni? Ya, saya sambung balik bersikap hormat terhadap leluhur, misalnya menghormati leluhur dengan melakukan upacara, saya deny terus sekarang, dengan melakukan bersikap hormat terhadap leluhur, misalnya okey, adat, saya pergi kepada adat resam dan juga adat istiadat. So saya tak terima lagi student untuk sertai kuliah. Adat resam dan adat istiadat bersikap hormat terhadap leluhur, misalnya menghormati leluhur dengan melakukan upacara adat atau menjaga warisan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur. Manakala yang selanjutnya, peradaban adalah bermaksud pendidikan dan juga pembelajaran, misalnya memajukan pendidikan dengan membuka lembaga pendidikan atau memperbanyak kegiatan pembelajaran. Pengenalan etika dan juga peradaban, etika dan peradaban adalah merupakan dua konsep yang penting dalam kehidupan manusia, di mana etika itu merujuk kepada norma dan nilai-nilai moral yang mengawal tingkah laku seseorang atau masyarakat secara umum. Sementara itu, peradaban pula adalah merujuk kepada kemajuan atau perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya sesebuah masyarakat ataupun negara. Etika itu adalah merangkumi norma dan juga nilai-nilai moral, yang berkaitan dengan perilaku manusia, di mana ia meliputi etika peribadi sosial dan juga profesional. Dan etika peribadi itu merujuk kepada norma moral yang diterima oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari, dan etika sosial itu merujuk kepada norma dan juga nilai-nilai moral yang dipersetujui oleh masyarakat secara umum. Dan etika profesional pula merujuk kepada norma dan juga nilai-nilai moral yang perlu dipegang oleh seseorang dalam profesionnya. Okey, adab pula adalah merujuk kepada cara-cara yang baik dalam tingkah laku manusia. Ia meliputi dan mencakupi adab makan, adab berpakaian, adab bercakap dan juga adab bertamu. Dan adab juga melibatkan tata cara yang kita sebut di sini, bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu, seperti adab di tempat kerja ataupun adab di dalam masjid. Adat resam dan adat istiadat itu adalah merujuk kepada budaya dan juga cara hidup masyarakat, dan ia melibatkan tata cara pernikahan, upacara kematian dan upacara keagamaan. Dan adat resam dan adat istiadat turut menentukan tata cara berinteraksi dan berkomunikasi antara individu dan juga masyarakat. Berikutnya, peradaban. Peradaban adalah merujuk kepada yang disebut sebagai kemajuan dan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya sesebuah masyarakat atau negara, di mana peradaban itu adalah melibatkan soal pencapaian dalam seni dan sains
pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan perkembangan politik. Dan peradaban juga turut mencerminkan tahap kefahaman, toleransi dan juga keamanan dalam masyarakat serta negara. Susur masa etika dan peradaban ada 3 fasa dalam membicarakan susur masa etika dan peradaban, iaitu pra-kolonial, kolonial dan juga pasca-kolonial dan juga pasca-kolonial. Susur masa etika peradaban berdasarkan kepada pra-kolonial, kolonial dan juga pasca-kolonial. Okey, bila pergi kepada pra-kolonial, warisan etika dan juga peradaban pra-silam, pada zaman pra-kolonial, masyarakat Melayu telah membina adat dan juga adab yang kaya dengan nilai-nilai etika dan peradaban. Etika dan adab yang diamalkan pada masa itu dipengaruhi oleh agama Hindu, Buddha dan juga tradisi asli Melayu. Pada masa ini, masyarakat Melayu dikatakan telah menghasilkan pelbagai karya seni dan budaya seperti kesusasteraan, seni ukir dan seni tarian yang menunjukkan kesenian yang cukup tinggi, sangat tinggi. Berikutnya yang disebut sebagai kolonial. Kolonial ni dalam bahasa kasarnya disebut sebagai penjajahan, iaitu pengaruh kuasa asing terhadap etika dan juga peradaban, di mana etika itu merangkumi norma dan juga nilai-nilai moral yang berkaitan dengan perilaku manusia, dan ia meliputi etika peribadi, sosial dan profesional. Etika peribadi itu adalah merujuk kepada norma moral yang diterima oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan etika sosial itu adalah merujuk kepada norma dan juga nilai-nilai moral yang dipersetujui oleh masyarakat secara umum. Dan etika profesional pula merujuk kepada norma dan nilai-nilai moral yang perlu dipegang oleh seseorang dalam profesionnya. Manakala pasca kolonial, pelbagai cabaran dalam menjaga etika dan peradaban Melayu selepas merdeka pada tahun 1957, di mana Malaysia mengalami banyak cabaran untuk mempertahankan dan juga memperkukuhkan etika dan peradaban Melayu, di mana pasca kolonialisme ini bermaksud membawa perubahan besar dalam aspek sosial, ekonomi dan politik yang melibatkan pengaruh luar dan juga ancaman globalisasi. Oleh itu, Malaysia terus berusaha untuk memperkukuhkan aspek etika dan peradaban Melayu melalui pelbagai usaha seperti pendidikan dan juga pembangunan masyarakat. Pengaruh etika dan peradaban pada dasar ekonomi baru ataupun DAP ini, dasar ekonomi baru adalah merupakan dasar sosioekonomi yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1971, di mana DAP ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan keupayaan ekonomi Bumi Putera dan memperbaiki kedudukan mereka dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Dan DAP ini mempunyai elemen yang melibatkan nilai-nilai etika dan peradaban Melayu seperti kerjasama, kesederhanaan dan tolong-menolong, dan nilai-nilai ini diterapkan dalam usaha untuk memperkasakan masyarakat Bumi Putera khususnya. Rancangan Malaysia kedua, RMK 2 dan kepentingan etika dan peradaban. Rancangan Malaysia kedua, RMK 2 ni adalah merupakan satu rancangan pembangunan Malaysia yang dilaksanakan pada tahun 1971 hingga 1975, di mana RMK 2 ni adalah merupakan rancangan pertama yang diterapkan oleh Malaysia selepas kemerdekaan dan bertujuan untuk membangunkan ekonomi dan juga sosial Malaysia. Jadi pra-kolonial tradisional di mana telah dikatakan ada adab, adat istiadat, adat resam. Begitu juga kolonial moden yang datang di mana di dalamnya terkandung etika, etos dan juga etiket. Dan kemudian pasca kolonial yang merupakan gabung jalin antara pra-kolonial dan juga elemen kolonial ini bercampur gaul, dikatakan mewujudkan etika moden yang terkandung di dalamnya adab, adat, istiadat, adat resam, etika, etos dan etiket. Dan selanjutnya, dalam kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah dan juga struktur sosial serta biografi, apa yang kita boleh perkatakan di sini, terdapat 3 komponen penting dalam menganalisis etika dan peradaban, iaitu sejarah, biografi dan juga struktur sosial. Ya, di mana kajian sejarah amat penting dalam menganalisis etika dan juga peradaban Malaysia. Dan melalui sejarah dapat dilihat bagaimana nilai-nilai dan adat resam dalam masyarakat Melayu telah dipengaruhi oleh kebudayaan lain sejak zaman prasejarah. Dan pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha dan Islam dalam tamadun Melayu juga turut memberikan impak besar terhadap pembentukan etika dan juga peradaban di Malaysia.
Struktur sosial sebagai acuan untuk menganalisis etika dan peradaban Malaysia, di mana struktur sosial juga memainkan peranan penting dalam menganalisis etika dan peradaban di Malaysia. Dan dalam konteks Malaysia, sistem stratifikasi sosial terbahagi kepada pelbagai kelas sosial seperti golongan elit, menengah dan bawahan, dan adat resam dan tata cara hidup dalam setiap kelas sosial juga dikatakan memberi kesan terhadap pembentukan etika dan juga peradaban di Malaysia. Biografi sebagai acuan untuk menganalisis etika dan peradaban di Malaysia, selain daripada faktor sejarah dan struktur sosial, biografi individu juga memainkan peranan dalam orang kata apa, menganalisis dalam menganalisis etika dan peradaban di Malaysia, di mana biografi tokoh-tokoh seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Niko David turut memberi impak besar terhadap pembentukan etika dan peradaban Malaysia melalui sumbangan mereka dalam politik dan sukan. Dan melalui pengkajian biografi dapat dilihat bagaimana individu dapat mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban Malaysia melalui peranan dan juga sumbangan mereka. Dan kajian holistik terhadap etika dan peradaban Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi sangat penting dalam memahami latar belakang, pengaruh dan juga perkembangan etika dan peradaban di Malaysia, di mana melalui pengkajian holistik ini dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai etika dan peradaban di Malaysia dan bagaimana ianya dapat membentuk identiti dan juga kebudayaan masyarakat di Malaysia. Contoh penggunaan kerangka untuk menganalisis dalam kajian etika dan peradaban di Malaysia, kajian yang mengaplikasikan kerangka menganalisis melalui sejarah, struktur sosial dan biografi telah dijalankan oleh ramai pengkaji dan juga akademik di Malaysia. Contohnya kajian yang mengaplikasikan kerangka menganalisis dalam melihat kesan politik dasar ekonomi baru terhadap pembentukan etika dan peradaban di Malaysia, yang kita dapat tengok di sini dia punya rangkuman dia. Ini merujuk kepada kluster sejarah Malaysia ini dan kemudiannya bagaimana penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat yang mencakupi tempatan dan juga antarabangsa. Okey, kalau kita melihat peradaban, penghayatan etika dan peradaban pada orang kata apa, pada peringkat individu ni tuan-tuan pada peringkat individu, penghayatan etika dan peradaban melibatkan pemahaman diri dalam memperkasa aspek moral dan juga spiritual. Individu perlu memahami nilai-nilai etika dan peradaban seperti integriti, kejujuran, kesederhanaan, keberanian dan kerendahan hati untuk memperoleh keseimbangan dalam kehidupan. Dan pada peringkat keluarga, penghayatan etika dan peradaban memerlukan kesedaran dan juga amalan nilai-nilai etika dan peradaban dalam hubungan keluarga, di mana keluarga perlu mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan suasana harmoni dan toleransi dalam kehidupan seharian. Dan yang berikutnya pada peringkat yang kita sebut sebagai komuniti. Pada peringkat komuniti, penghayatan etika dan peradaban itu melibatkan keterlibatan yang aktif dalam masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan bersama. Dan komuniti itu dikatakan perlu untuk mempunyai kesedaran dan juga amalan nilai-nilai etika dan peradaban seperti tolong-menolong, saling menghargai, toleransi dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dan pada peringkat masyarakat tempatan, penghayatan etika dan peradaban itu melibatkan amalan nilai-nilai adat resam dan juga adat istiadat sebagai identiti dan juga warisan budaya masyarakat tersebut, di mana masyarakat tempatan perlu untuk memahami dan mempraktikkan adat resam dan juga adat istiadat untuk memperkukuhkan identiti budaya mereka. Dan pada peringkat masyarakat antarabangsa, penghayatan etika dan peradaban itu akan melibatkan pemahaman dan juga penghargaan terhadap kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan bangsa. Dan masyarakat antarabangsa itu perlu mempunyai sikap terbuka dan juga toleransi terhadap kepelbagaian ini untuk memupuk kerjasama dan juga perpaduan antarabangsa. Okey, selanjutnya dalam konteks masyarakat, pada bahagian ini akan dibincangkan tentang bagaimana penghayatan etika dan peradaban itu dapat berbeza-beza dalam kalangan masyarakat yang berbeza. Ini termasuklah perbezaan penghayatan antara masyarakat bandar dan luar bandar, masyarakat majmuk dan masyarakat berbilang bangsa, serta penghayatan etika dan peradaban yang unik kepada kumpulan masyarakat tertentu. Dalam konteks negara, pada bahagian ini akan dibincangkan tentang bagaimana negara memainkan peranan
dalam penghayatan etika dan peradaban di kalangan rakyatnya, dan ini termasuklah pemerkasaan nilai-nilai etika dan peradaban dalam dasar-dasar kerajaan, pendidikan serta pelibatan negara dalam acara-acara kebudayaan. Dalam konteks pasaran pula, di bahagian ini akan dibincangkan tentang bagaimana penghayatan etika dan peradaban itu dapat dipengaruhi oleh perkembangan pasaran dan juga global. Ini termasuklah isu-isu seperti pemikiran liberal, materialisme serta pengaruh budaya asing terhadap penghayatan etika dan juga peradaban di dalam masyarakat. Manakala pengaruh teknologi pada bahagian ini akan dibicarakan tentang pengaruh teknologi dalam penghayatan etika dan peradaban di dalam masyarakat ini, dan ini termasuklah isu-isu seperti keselamatan dalam dunia siber, penggunaan media sosial, perubahan nilai dalam masyarakat akibat kemajuan daripada teknologi. Sebagai satu rumus bicara awal, penghayatan etika dan peradaban itu dia harus dipandang daripada konteks masyarakat, negara dan pasaran. Tiga benda, masyarakat, negara dan pasaran. Dan hal itu dikatakan penting yang bertujuan untuk memastikan pemahaman yang seimbang tentang nilai-nilai etika dan peradaban dalam setiap aspek kehidupan. Dan dalam era globalisasi dan persaingan yang sengit, konsep langit terbuka, dunia tanpa sempadan, penghayatan etika dan peradaban menjadi semakin penting untuk dikatakan mencapai kemajuan dan juga kesejahteraan dan berkelanjutan bagi semua pihak. Dan oleh itu pemahaman dan penghayatan nilai-nilai etika dan peradaban harus disesuaikan dengan konteks yang relevan dalam kehidupan masyarakat manusia. Lanjutan itu, dalam membina masyarakat yang beradab, penting untuk memahami aspek etika dan peradaban, di mana hal ini meliputi memahami sejarah dan juga susur galur, peradaban struktur sosial, biografi serta penghayatan etika dan adat resam dalam konteks individu, keluarga, komuniti, masyarakat, negara dan pasaran. Melalui pemahaman ini, kita akan dapat membina satu budaya yang beretika dan berperadaban, mengurangkan konflik dalam masyarakat serta membina harmoni dan juga keamanan di dalam masyarakat. Ini antara rujukan-rujukannya, merujuk kepada topik yang pertama itu tadi ya. Jadi selanjutnya saya akan pergi kepada topik yang kedua yang juga akan diuji di dalam kuis yang tuan-tuan akan hadapi besok ya. Okey. Sekejap. Sorry. Saya pergi kepada topik yang kedua, iaitu konsep etika dan juga peradaban. Pada akhir topik ini, tuan-tuan seharusnya dapat melakukan perkara berikut, iaitu pertama, menjelaskan konsep etika dalam sejarah pemikiran manusia. Kedua, membincangkan konsep peradaban dalam sejarah pemikiran manusia. Dan ketiganya, menjelaskan kesan kolonialisme ataupun penjajahan dan pasca kolonialisme selepas era penjajahan terhadap etika dan juga peradaban daripada perspektif barat, timur dan juga agama. Okey, segi pengenalan, etika dan peradaban adalah dua konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kursus ini ya. Di mana etika dan peradaban adalah merupakan sesuatu yang penting untuk kita memahami dan menghayati dinamiknya sesebuah masyarakat yang sememangnya mempunyai sejarah dan proses interaksi yang kompleks dan tersendiri. Dan kedua-dua konsep ini akan dibincangkan satu persatu dan kemudiannya akan dikaitkan dalam konteks susur masa pra-kolonial, kolonial dan juga pasca-kolonial. Okey, menelusuri pergerakan idea serta amalan etika dan peradaban zaman pencerahan ataupun disebut sebagai zaman Enlightenment bermula antara tahun 1650 hingga 1800 Masihi dan adalah disebut sebagai era semangat kepercayaan dan pegangan manusia pada ketika itu yang dikatakan berada dalam keadaan yang kritikal, berasaskan kepada sebab musabab dan juga kaedah yang saintifik. Pada zaman ini, golongan pemikir dikatakan berusaha untuk melahirkan masyarakat yang lebih terbuka, yang bertolak ansur, menekankan kepada kebahagiaan individu dan berdasarkan kepada undang-undang dan perlembagaan. Dan pada zaman ini juga dikatakan telah melahirkan tokoh-tokoh pemikir seperti Voltaire, John Locke, Montesquieu, Thomas Hobbes dan juga J.J. Rousseau.
Okey, zaman pencerahan adalah zaman yang dikatakan masyarakatnya mula berusaha untuk yang menentang ketidakadilan yang timbul daripada satu pihak berkuasa tradisional. Di mana pada zaman pencerahan juga dilihat sebagai zaman masyarakatnya mula mempersoalkan tentang ajaran agama, dan persoalan lelaki dan wanita mempunyai banyak perbezaan, termasuk dari segi aspek isu fizikalnya, perbezaan mental dan moral antara lelaki dan perempuan, peranan gender serta tanggungjawab dan hak yang dikatakan telah berkembang. Dan perbahasan berikutnya, zaman pencerahan dikatakan menekankan beberapa aspek yang utama, iaitu ekonomi dan sosial bagi menggerakkan intelektual barat untuk berfikir dengan lebih mendalam mengenai pembangunan masyarakat. Dan pemikir tersebut menjelaskan bahawa untuk memajukan masyarakat adalah dengan menguasai ekonomi dan mengukuhkan bentuk masyarakat tersebut kepada masyarakat yang berfikiran global. Dengan itu lahirlah ekonomi kapitalis yang diketuai oleh Barat untuk memonopoli ekonomi kerajaan lain selain daripada melahirkan masyarakat yang berpandangan jauh. Perbahasan selanjutnya tuan-tuan apa yang boleh dilihat di sini, bidang seni adalah merupakan salah satu cabang pendidikan yang penting pada abad ini, di mana kesenian adalah merupakan satu lambang kepada kekuasaan politik, kekukuhan ekonomi dan juga kestabilan masyarakat. Dengan adanya unsur kesenian ini, sesebuah negara dianggap maju dan mempunyai ketamadunan yang tersendiri. Dengan adanya kesedaran ini, gerakan zaman pencerahan berusaha untuk membangkitkan isu kesenian bagi menguatkan asas pendidikan Barat, selain menyedarkan para intelektual mengenai ilmu pendidikan yang sepatutnya disebarkan bagi membangunkan masyarakat Eropah. Dan perbahasan itu menunjukkan bahawa gerakan zaman pencerahan dikatakan melahirkan masyarakat yang berfikiran terbuka, bertolak ansur, menekankan kebahagiaan individu berasaskan kepada undang-undang, serta perlembagaan melalui pendidikan yang disampaikan oleh golongan intelektual. Dan golongan intelektual ini menjadi medium utama bagi membentuk masyarakat yang lebih proaktif dan maju dengan kesedaran yang diberi oleh gerakan zaman pencerahan. Para pemikir gerakan zaman pencerahan ini dikatakan membawa pelbagai idea baru yang membantu para intelektual Barat untuk menyedarkan masyarakat supaya celik minda dan akal. Dan gerakan ini juga dikatakan telah berjaya mengubah konsep dan etika peradaban di dunia. Konsep etika ni dikatakan berasal daripada perkataan Greek ataupun ethos yang bermaksud nilai-nilai ataupun perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Dan etika juga dikenali sebagai prinsip-prinsip moral, iaitu nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kumpulan. Disiplin dalam melakukan sesuatu, serta nilai-nilai yang mengawal budaya atau kumpulan tertentu yang berkaitan dengan peraturan tingkah laku individu di tempat kerja ataupun tidak. Kita ambil contoh etika seorang doktor yang melakukan pembedahan kosmetik dan juga pembedahan pertukaran jantina. Dalam sesetengah agama seperti agama Islam, pembedahan untuk mengubah wajah tanpa sebab dan menukar jantina adalah dilarang dan tidak sama sekali dibenarkan. Namun etika tidak melihat daripada sudut agama. Etika melihat dari sudut garis panduan, prosedur yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Maka doktor tersebut akan melakukan pembedahan tersebut kerana etika tidak dipengaruhi oleh agama. Sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan juga selepas zaman Enlightenment ataupun pencerahan. Etika itu muncul hasil daripada pemikiran beberapa orang tokoh iaitu zaman pencerahan, zaman Enlightenment itu adalah merupakan rentetan daripada zaman sebelumnya iaitu zaman Renaissance. Pada ketika itu, golongan cendekiawan zaman Renaissance ini mempersoalkan kewajaran untuk memperoleh ilmu pengetahuan sekiranya hanya bergantung kepada kepercayaan dan agama semata-mata. Mereka mendalami falsafah rasionalisme yang dipelopori oleh ahli falsafah Yunani seperti Socrates, Plato dan juga Aristotle seperti yang dapat dilihat dalam rajah di bawah Dan rentetan itu pula muncul pemikir seperti Descartes, Montesquieu, Rousseau dan juga John Locke serta Thomas Hobbes yang membawa kepada perkembangan falsafah rasionalisme yang untuk menggantikan agama yang menjadi tonggak utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Manusia dikatakan telah digalakkan berfikir untuk membuat penakbulan secara empirikal dan juga sistematik, dan ajaran agama dan peranan gereja semakin dipinggirkan dan dilupakan.
bahkan digantikan dengan pemikiran atau idea ilmiah dan bersifat saintifik. Dan zaman ini dikaitkan dengan konsep modernisasi di Eropah dalam pelbagai aspek, antaranya adalah bidang politik, ekonomi dan juga sosial. Dan aspirasi politik terhadap penyatuan kerajaan, penciptaan negara dan juga hak yang lebih bagus untuk orang kebanyakan dalam usaha untuk menggantikan kekuasaan golongan aristokrat dan juga gereja ternama, dan slogan liberty, equality dan juga fraternity, kebebasan, kesamaan dan juga persaudaraan yang mengubah sistem aristokratik di Perancis dan menegakkan kuasa serta kehendak rakyat, ataupun disebut juga sebagai ketuanan rakyat. Dan kebangkitan serta perkembangan aliran pemikiran rasional dan juga empirikal berpusatkan kepada akal manusia dengan menyisihkan unsur metafizik dalam bidang keilmuan serta kehidupan telah membentuk nilai etika dan peradaban yang berbeza. Dan kemajuan ilmu sains dan teknologi dimanfaatkan dengan maksimum, namun mengenepikan unsur keagamaan yang merupakan sumber nilai tertinggi untuk manusia mencapai kebahagiaan dan juga kesejahteraan hidup. Revolusi industri, revolusi industri ini adalah bermaksud satu situasi yang bermula pada kurun ke-18 yang memberi perubahan dalam pertanian, pembuatan dan juga pengangkutan untuk memberi impak besar kepada sosioekonomi dan kebudayaan, khususnya di Great Britain hingga serata dunia melalui proses yang dikenali sebagai perindustrian. Dan tidak dapat dinafikan bahawa revolusi perindustrian adalah merupakan salah satu faktor yang terpenting pada hari ini yang telah membantu untuk mempercepatkan kemajuan dan mencorakkan landscape dalam dunia moden. Namun persaingan dalam merebut peluang ekonomi dan pasaran itu membuka ruang pertembungan antara nilai kebendaan dengan kemanusiaan, dan bermula dengan revolusi perindustrian pertama 1760-1830 yang melibatkan penemuan tenaga wap air ke arah merevolusikan kejuruteraan mesin. Dunia terus berubah apabila membabitkan kuasa elektrik dan mencetuskan revolusi perindustrian kedua pada sekitar tahun 1870 hingga 1914 yang bertujuan untuk memperbaiki sumber tenaga menggunakan kuasa elektrik yang lebih berbentuk murah dan juga murah dan juga cekap. Dan kemudiannya diikuti dengan revolusi digital, iaitu revolusi perindustrian ketiga atau juga disebut sebagai revolusi digital, pula bermula sejak tahun 1950-an lagi di negara maju yang menekankan kepada elemen pembangunan sistem digital dan komunikasi serta kemajuan komputer yang ditandai kemajuan teknologi komputer peribadi, internet, teknologi maklumat dan juga komunikasi. Dan atas landasan revolusi digital ini maka terbinalah revolusi perindustrian keempat 4.0 yang membawa kepada cara baru untuk menjadikan teknologi itu sebati bersama masyarakat ataupun menjadi sebahagian daripada anatomi tubuh manusia. Jadi ramai pakar melihat tugas hakiki manusia itu akan digantikan oleh tenaga robotik yang akan mengakibatkan jutaan manusia akan bakal berkehilangan pekerjaan, khususnya dalam sektor perkilangan. Rajah 2.3 ini menunjukkan penggunaan robot yang akan terus meningkat sejajar dengan perkembangan kecerdasan buatan AI bersama dengan internet benda. Jadi Rajah 2 ini menunjukkan penggunaan robot akan terus meningkat sejajar dengan perkembangan itu, iaitu AI dan juga Internet of Things. Dan hari ini berlaku ledakan nama seperti WhatsApp, Uber, Zalora, Trivago, Waze, Foodpanda dan pelbagai lagi syarikat berlandaskan kepada internet ialah sesuatu yang normal dalam penggunaan harian masyarakat kita. Jadi perubahan ini dikatakan mampu untuk mentransformasikan bukan saja cara hidup masyarakat, nilai dan norma, tetapi juga persepsi mengenai manusia itu sendiri. Dan gangguan perubahan yang mengiringi ketangkasan revolusi ini adalah hakikat bahawa jurang ketidaksamaan ekonomi sedia ada semakin meletus, meluas dan mendalam, merentas benua kelas serta gender, dan situasi ekonomi tidak berperi kemanusiaan dipandu oleh rasa tamak dan khloba, nilai, prinsip dan polisi yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan, keadilan sosial, pengagihan berkeadilan, pembasman kemiskinan dan yang terpenting, dimensi akhlak yang terang semakin tempang, teruntai dan juga terabai.
Yang pasti pemborosan, rasuah, ketirisan dan monopoli terus berleluasa seiring dengan jurang ketidaksamaan yang kian melebar. Perspektif agama dan kepercayaan agama Islam. Islam adalah agama sejagat, universal, dan kesejahatan ini adalah terkandung dalam intipati ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yang seharusnya menjadi pedoman kepada keseluruhan umat manusia. Dan asas kewujudan manusia adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, memimpin manusia dan alam berdasarkan kepada wahyu dan juga petunjuk Al-Quran. Dan sumber utama ini bukan sekadar pengarahan kepada ibadat, bahkan mempunyai petunjuk yang mutlak dalam kehidupan manusia. Oleh yang demikian, masyarakat Melayu dan Islam dilihat sebagai sinonim, dan kebanyakan persoalan yang berkaitan dengan adat istiadat, politik dan pemerintahan, khususnya kepada masyarakat pribumi, masyarakat Melayu juga dikatakan banyak dipengaruhi oleh Islam. Yang jelas dan nyata, segala nilai yang diperkenalkan oleh Islam adalah bersifat universal yang dapat diterima oleh semua peringkat dan generasi manusia dan mampu untuk beroperasi dalam konteks pelbagai bangsa agama yang terdapat di negara Malaysia. Perbahasan mengenai etika dan adab termasuk dalam kerangka akhlak dalam Islam yang lebih syumul, mendalam, yang meletakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai matlamat akhir kepada setiap tingkah laku secara zahir dan batin. Manakala perspektif agama dan kepercayaan merujuk kepada agama Buddha, agama Buddha ini adalah kepercayaan yang popular dalam kalangan masyarakat Cina, khususnya di negara Malaysia, di mana falsafah Buddhisme ini adalah untuk memberikan panduan kepada masyarakat manusia mengenai kehidupan yang bermaruah dan berdasarkan kepada etika kehidupan yang sempurna. Dan oleh yang demikian, matlamat dalam kehidupan mereka adalah untuk mencapai satu tahap yang dipanggil sebagai nirwana. Antara doktrin ajaran Buddha ialah 4 kebenaran agung seperti yang dapat dilihat di paparan di bawah, iaitu 4 kebenaran agung dalam agama Buddha ini yang mempengaruhi kepada penghayatan etika dan peradaban, seperti penderitaan kehidupan manusia, sebab penderitaan, penghapusan penderitaan dan juga cara untuk menghilangkan penderitaan itu. Beberapa aspek nilai etika dan juga moral yang terkandung dalam ajaran Buddha ni boleh dilihat dari pelbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan dalam keluarga, guru dan murid, sahabat handai, majikan dan juga pekerja, dan pengabadian terhadap agama, di mana pembentukan pemikiran masyarakat dan tamadun Cina dikatakan banyak diwarnai oleh falsafah etika dan peradaban yang dipelopori oleh Kung Fuzi. Dan terdapat 2 fokus utama dalam membahaskan persoalan etika dan peradaban yang dimukakan oleh Confucius ini. Pertama, 5 kebaikan, dan keduanya 5 hubungan. Sebagaimana juga dalam falsafah etika agama yang dibincangkan sebelum ini, ilmu 5 kebaikan adalah merujuk kepada sifat yang perlu dimiliki oleh setiap individu dan bersifat pedoman di dalam kehidupan. Manakala dalam agama Hindu pula, agama Hindu merupakan antara agama tertua di dunia dan masih dianuti di seluruh pelosok dunia. Dan agama Hindu adalah berasaskan kepada kitab Veda yang mengandungi 3 ajaran utama yang bersifat rohani, dongeng dan mistik serta falsafah agama. Di mana interaksi kaum Aryan dengan masyarakat pribumi India pada abad ke-18 sebelum Masehi telah berjaya melahirkan satu adat istiadat Hindu yang dianggap sebagai satu agama yang dianuti dan dipegang tata susilanya oleh orang India. Dan ciri-ciri etika seperti berbudi pekerti, kesedaran rohani dan menuntut ilmu terdapat di dalam agama Hindu. Kalau kita lihat di sini, walaupun agama Hindu bukan agama samawi, tetapi nilai moral tetap ditekankan seperti yang dipaparkan dalam paparan berkenaan. Kepercayaan kepada hukum karma, iaitu balasan baik terhadap tindakan manusia, menunjukkan penekanan terhadap aspek etika dan moral dalam kehidupan. Dan beberapa aspek berkaitan dengan nilai moral dan etika dalam agama Hindu juga boleh dilihat seperti menolak kehidupan mewah, suami menyayangi isteri, dilarang meminum arak, mentaati ibu bapa, menguasai nafsu dan juga keadilan di dalam pemerintahan. Manakala dalam agama Kristian pula, agama Kristian adalah bersumberkan kepada kitab Bible yang menjadi kitab suci kepada penganut agama Kristian yang mengandungi wasiat lama dan juga wasiat baru. Kedua-dua lembaran ini dikatakan mengandungi sistem nilai dan etika yang tersendiri
yang mana berkaitan dengan soal kehidupan, dan dalam konteks perbincangan hanya sistem nilai dan etika yang berkaitan saja yang dikemukakan merangkumi the Ten Commandments dalam wasiat lama dan akhlak kehidupan seharian dalam wasiat yang baru. Okey, kolonialisme dan juga pasca kolonialisme. Penjajahan British khususnya di tanah Melayu adalah sebahagian daripada proses persaingan kuasa barat untuk menguasai tanah jajahan dan kegiatan ekonomi dengan menumpukan kepada kawasan perdagangan, pelabuhan dan negeri yang mempunyai kekayaan hasil bumi seperti biji timah dalam usaha untuk mencapai hasrat tersebut. Ya, apa yang kita boleh lihat di sini, dalam usaha untuk mencapai hasrat tersebut, penjajah dikatakan telah berdiplomasi dan juga berhati-hati dengan sultan dan pembesar tempatan bagi bertujuan untuk mengelak penentangan daripada penduduk dan tidak merombak keseluruhan institusi politik Melayu tradisional. Yang berubah hanyalah dari segi kuasa saja daripada sultan atau pembesar kepada residen ataupun pegawai British. Oleh itu, perkembangan sosiopolitik sekitar pertengahan kurun ke-19 itu dikatakan peringkat yang paling mundur dalam proses perpecahan dan keruntuhan tamadun sejak zaman keagungan Kerajaan Melayu Melaka, di mana penjajah telah menerapkan sistem politik dan sistem nilai yang berbeza dengan campur tangan seperti berlakunya Perjanjian Pangkor 1874 yang mengubah sistem politik tradisional yang diamalkan selama ini. Dan perubahan akibat daripada kesan penjajahan itu dikatakan turut memberi kesan terhadap pengukuhan etika dan peradaban masyarakat apabila pemisahan berlaku antara agama dengan politik. Sebagai sumber nilai dan peradaban, Islam kelihatan semakin menunjukkan dalam arus membentuk kehidupan masyarakat bermartabat apabila terbatas kepada upacara dan juga istiadat sahaja. Dan situasi ini dikatakan berkekalan sehingga tanah Melayu mencapai kemerdekaan yang menjadi titik tolak kepada pembentukan negara bangsa yang memenuhi aspirasi rakyat majoriti. Hakikatnya Malaysia mewarisi sistem pemerintahan acuan penjajah, namun disesuaikan dengan adat setempat dengan aspek agama jelas menjadi kuasa negeri-negeri dan berperanan dengan sebaiknya. Negara Malaysia moden lahir daripada hasil gabungan warisan lama dan baru termasuk kacukan unsur dalaman dan juga kebaratan, dan kemerdekaan yang dicapai bukanlah merupakan satu episod pembaharuan kepada semua bentuk pentadbiran British, namun diselarikan dan disesuaikan dengan keadaan semasa. Dasar pecah dan perintah oleh British yang mewujudkan perbezaan antara etnik, ekonomi, politik dan sistem pendidikan dapat ditangani dengan beberapa pelan tindakan untuk perpaduan negara seperti rukun negara, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional, dasar wawasan negara dan seumpamanya. Dan Malaysia ini dikatakan telah mengalami sejarah penjajahan yang cukup panjang, 446 tahun, dan dijajah oleh beberapa kuasa besar, bermula dengan Portugis sehinggalah kepada British, dan setiap penjajah itu dikatakan mempunyai misi dan visinya yang tersendiri yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik untuk didiami oleh kepelbagaian bangsa dan budaya yang rakyatnya dapat hidup dengan aman dan damai. Aman dan damai. Okey, selanjutnya tuan-tuan, saya dah ambil masa, tapi saya akan terus habiskan beberapa topik yang tuan-tuan akan jawab di dalam kuis pada minggu ni dalam sistem auto. Jadi kepada yang nak kekal dalam waktu yang berbaki ini, teruskan kepada yang nak meninggalkan live kumpulan kita pun, saya tidak ada tidak ada isu tentang hal itu. Baiklah, saya teruskan lagi. Berlandaskan kepada perbincangan yang dikemukakan tadi, ternyata bahawa kepelbagaian bangsa, agama dan budaya itu sebenarnya bukanlah penghalang kepada rakyat Malaysia untuk tinggal bersama. Sebaliknya, mereka dapat berkongsi beberapa perkara yang menjadi tunjang kepada perpaduan kaum, di mana idea untuk pembangunan, pengurusan yang bermoral adalah dituntut oleh semua bangsa, budaya dan agama di dunia. Cuma penerimaan mereka terhadap sesuatu yang asing itu mungkin memerlukan pendekatan yang dikatakan sebagai bersistem, yang dikatakan sebagai bersistem. Di mana masyarakat pada hari ini didedahkan dengan konsep dualisme. Dualisme, saya ulang perkataan ini, saya ulang,
dualisme dalam sistem kepercayaan antara kepercayaan dengan kehidupan keduniaan, dan juga fenomena inilah yang menyebabkan lahirnya kefahaman sekularisme dalam masyarakat. Agama hanya diperlukan khusus hanya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan peribadatan semata-mata dan ditolak dalam urusan kehidupan seharian. Pandangan sekular ini membantukkan perkembangan nilai agama itu sendiri dalam pemikiran manusia. Dan apa-apa yang dilihat di barat dinilai sebagai sesuatu yang terbaik. Sebaliknya, sistem akhlak dan etika yang dikemukakan dalam agama sendiri dipersoal dan dipertikaikan. Jadi apa-apa yang telah dibuktikan di sini ialah setiap agama dalam sistem nilai dan etika yang mantap akan memastikan sebuah masyarakat itu akan membangun dalam konteks yang berpedoman. Sebenarnya budaya dan agama itu bertindak sebagai faktor pendesak yang kuat ke arah kemajuan dan juga pembangunan sesebuah negara itu, ya. Okey, lanjutan daripada ini, konsep peradaban. Secara umumnya, peradaban bolehlah ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pemerolehan dalam segala perlakuan, pemikiran dan juga penciptaan yang baik, termasuk dalam bidang seni bina dan lain-lain kemahiran yang bersifat halus, sopan dan santun bagi pembentukan peribadi, akhlak, tata susila, adab, tingkah laku dan juga budi bahasa yang mulia bagi individu dan juga sesuatu kelompok manusia yang membentuk sebuah bangsa ataupun negara bangsa. Dan peradaban itu mempunyai makna yang sangat luas dari segi kemajuan politik, ekonomi dan juga teknologi. Selain itu, peradaban itu adalah merujuk kepada pengelompokan manusia berasaskan kepada budaya yang paling tinggi, dan identiti budaya inilah yang membezakan manusia daripada spesies-spesies yang lain. Dan peradaban itu juga ditakrifkan oleh unsur objektif yang serupa seperti bahasa, sejarah, agama, adat, institusi dan juga pengenalan diri yang dikatakan berbentuk subjektif, ya. Okey, paparan berikutnya menerangkan dua aspek penting dalam peradaban, ya, iaitu melihat definisi ini. Jika terdapat satu peradaban yang hanya menonjol dalam satu aspek sahaja, maka tidak layak disebut sebagai sebuah peradaban yang sempurna. Jadi hal ini demikian kerana jika sesuatu negara hanya maju dari segi aspek fizikal namun dari segi aspek kerohanian diabaikan, maka negara tersebut gagal untuk membangun maka sesebuah peradaban kerana tidak memberikan apa-apa kepada nilai kemanusiaan. Dan istilah peradaban itu akan merujuk kepada sifat yang berbentuk abstrak dan universal dan kehidupan seharian manusia yang berasaskan kepada pengalaman rohaniah manusia yang dilihat dalam seni kreatif, seni bahasa, rekod perkembangan sosioekonomi, kemajuan sains teknologi dalam sesebuah masyarakat. Okey, impak pasca kolonialisme dan juga kolonialisme dan pasca. Penjajahan British sebenarnya banyak memberi kesan terhadap sistem dan peradaban seperti paradigma yang memandang suatu masalah atau gejala dalam masyarakat mengikut pandangan hidup positivisme barat. Umpamanya Raffles, Stanford Raffles memandang dan memberikan takrif konsep Melayu mengikut pandangan hidup barat yang berasaskan kepada konsep negara bangsa, nation state Eropah. Lebih penting lagi, pentakrifan konsep Melayu juga dibuat berasaskan kepada kepentingan kuasa penjajah barat yang cuba untuk memecah belahkan kawasan alam Melayu mengikut pembahagian kawasan jajahan takluk, menganggap agama sebagai elemen yang tidak saintifik yang perlu diketepikan dalam proses mendapatkan ilmu berdasarkan kepada penerapan proses sekularisasi melalui sistem pendidikan barat. Dan lebih khusus lagi, mereka membezakan antara konsep yang melibatkan hal agama dengan bukan agama, dan pihak British dikatakan telah memperkenalkan kerangka pemikiran sekularisme dalam pemikiran masyarakat Melayu, ya. Selepas merdeka, pendekatan stereotip ras oleh penjajah yang menetapkan pelbagai sifat negatif kepada semua lapisan kaum di Malaysia, di mana bangsa Melayu itu dikatakan sebagai bangsa yang malas, suka berkhayal dan tidak boleh dipercayai, ya, tidak boleh dipercayai. Manakala bangsa Cina itu dinisbahkan sebagai bangsa pencandu dan suka kepada perjudian, dan bangsa India itu pula dinisbahkan sebagai bangsa yang lemah daya intelektual, pengotor dan kuat untuk mengambil minuman keras. Ini
perkara-perkara yang bersifat negatif yang dipasarkan oleh penjajah British. Dan pendedahan yang bersifat stereotip ini akan menyebabkan semua bangsa Malaysia itu merasa malu dan hilang maruah diri untuk berhadapan dengan bangsa lain di dunia ini. Malah yang lebih buruk lagi, masyarakat Malaysia selepas merdeka akan beranggapan bahawa semua warisan silam bangsa mereka itu akan bersifat rendah dan ketinggalan zaman berbanding dengan warisan yang ditinggalkan oleh warisan tamadun barat yang juga dikenal sebagai pendekatan yang pendekatan yang bersifat stereotip ini akan menyebabkan semua bangsa Malaysia itu akan merasa malu dan hilang maruah diri untuk berhadapan dengan bangsa yang lain di dunia ini. Malah yang lebih buruk lagi, masyarakat Malaysia selepas merdeka akan beranggapan bahawa semua warisan silam bangsa mereka itu bersifat rendah dan ketinggalan zaman berbanding dengan warisan yang ditinggalkan oleh warisan tamadun barat yang juga dikenal sebagai pendekatan bertumpu kepada Eropah ataupun Eurocentrik. Hasilnya, cabaran peradaban selepas era kolonialisme telah menyaksikan pengaruh barat yang mendominasi dalam seluruh aspek kehidupan dan sistem nilai masyarakat. Unsur kebendaan materialisme menjadi keutamaan yang turut menyerlahkan sikap individualistik di samping pemikiran akal atau kehendak manusia melebihi tuntutan nilai berasaskan kepada kerohanian. Jadi naluri manusia cenderung terhadap aspek keseronokan dan kepuasan nafsu yang menyisihkan kepada tuntutan agama. Timur dan Barat, realitinya pada hari ini, perbincangan berkenaan dengan peradaban Timur dan Barat sama ada dialog ataupun konflik, berlakunya pertembungan peradaban atau konflik. Jika kita menyorot kembali kepada peristiwa zaman dulu dengan merujuk kepada peradaban Islam dan Barat, sejarah membuktikan bahawa kurang usaha secara aktif untuk melihat peradaban Barat dan Timur secara serius. Contohnya, selepas kekalahan Kristian dalam Perang Salib, berlaku peperangan di Chechen, di Rusia, di Bosnia Herzegovina. Selain itu, kejatuhan kerajaan Islam Turki Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 ialah sejarah hitam yang tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam. Jadi pergolakan revolusi, seterusnya akibat pergolakan revolusi politik dan industri yang berlaku pada abad ke-18, Barat mula menjajah serta dunia dengan membawa pelbagai aspirasi termasuk ingin mentamadunkan masyarakat yang dianggap ketinggalan melalui slogan mereka The White Man Burden. Menerusi imperialisme dan kolonialisme, maka negara Afrika, Asia dan Amerika diletakkan di bawah kuasa dan kawalan ekonomi serta politik Barat, dan penguasaan Barat ini ternyata mencabar asas yang membentuk masyarakat Asia, mengenakan kehendak Barat ke atas mereka dan membawa perubahan sosial dan politik yang amat penting. Dan cabaran terbaru yang dihadapi oleh masyarakat bukan Barat, terutamanya masyarakat Islam dan Asia pada hari ini adalah globalisasi yang diterajui oleh peradaban Barat. Iaitu globalisasi ini berlaku secara jelas pada 2 dekad terakhir abad ke-20 dan kesan daripada revolusi teknologi maklumat. Globalisasi membawa maksud penjagatan nilai kehidupan Barat yang mendukung liberalisme, kapitalisme dan juga demokrasi mengikut acuan mereka sendiri. Dan kesan globalisasi ke atas masyarakat Islam dan Asia sehingga dikatakan berlaku menghakis ciri-ciri pengenalan diri ataupun identiti bagi seorang Islam ataupun seorang orang Asia, dan kebebasan yang sepatutnya wujud pada sebuah masyarakat atau negara dalam menentukan haluan kehidupan pada masa hadapan mereka sendiri dikongkong oleh pelbagai bentuk dominasi yang baru. Dan dominasi Barat ke atas masyarakat bukan Barat dapat dilihat berlaku dalam aspek politik, ekonomi dan juga sosial yang mencakupi aspek media dan juga budaya. Dialog peradaban maka perlu digerakkan secara aktif. Dialog peradaban ini di mana dalam dialog peradaban atau interaksi peradaban ini merujuk kepada tindak balas ataupun komunikasi yang mana membabitkan dua pihak ataupun lebih. Selain itu, dialog peradaban juga dikatakan membawa maksud hubungan pertemuan, komunikasi dan lain-lain yang berlaku antara kelompok masyarakat dan seterusnya negara. Dan hal ini bermaksud interaksi peradaban bukanlah merujuk kepada interaksi antara peradaban itu sendiri, namun secara realitinya merujuk kepada interaksi antara individu atau masyarakat yang mewakili sesuatu peradaban. Dan setiap masyarakat itu digalakkan untuk berdialog dan berinteraksi
dengan tujuan untuk memperkayakan lagi nilai kehidupan masyarakat tersebut. Dan sebenarnya perkongsian nilai sejagat yang diwarisi daripada peradaban masing-masing sangat penting kerana ia dapat dijadikan titik tolak ke arah mewujudkan interaksi ataupun dialog peradaban. Walau bagaimanapun, masyarakat moden Islam dan Asia pada hari ini banyak melupai hikmah daripada khazanah peninggalan sendiri, ya. Dan oleh itu usaha untuk mengembalikan khazanah peradaban itu hendaklah dipergiatkan semula oleh generasi hari ini demi bertujuan untuk menjamin kesinambungan keharmonian hidup masyarakat di atas muka bumi ini. Dan hakikat inilah yang cuba untuk disemai oleh dialog antara peradaban supaya kepelbagaian dan perbezaan dapat dijadikan titik tolak untuk saling memahami dan bukannya berkonflik antara satu sama lain. Ketamadunan dan kepercayaan menganuti suatu agama adalah fitrah manusia, ya. Menganuti suatu agama itu adalah fitrah manusia. Okey, jadinya di sini manusia memerlukan agama supaya ia mengetahui matlamat hidup, supaya tidak tersasar daripada destinasi, ya, yang ingin ditujuinya. Dan pada awal ketamadunan, masyarakat mengamalkan kepercayaan secara berevolusi bermula daripada naturalisme ataupun penyembahan alam semula jadi seperti pokok, batu dan sebagainya. Kedua disebut sebagai animisme, iaitu percaya bahawa terdapat kuasa gaib yang menguasai alam sekeliling seperti roh. Ketiga disebut sebagai dinamisme, iaitu penyembahan kepada unsur kuasa gaib supernatural seperti matahari, api, angin dan petir yang dipercayai mereka mempunyai semangat dan harus dihormati demi untuk menjaga keamanan dan juga keharmonian kemakmuran hidup. Empayar Islam, tamadun Islam ini dikatakan telah mencapai aneka kegebirangannya dalam sejarah kemajuan tamadunnya di Afrika, Eropah, Asia Barat, Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Kini pengaruh Islam mula menapak di Amerika dan juga Australia, dan kehebatan Islam itu bermula pada zaman Rasulullah SAW hingga kepada zaman Khalifah Rashidin, Abbasiyah, Umayyah di Andalusia, zaman Mughul dan kemudian zaman Ottoman hinggalah kepada zaman Empayar Melayu Melaka. Memang mengagumkan dunia. Dan keagungan para Islam pada satu masa dulu memberikan sumbangan yang amat besar dalam pembentukan sejarah ketamadunan manusia, dan antara ciri-ciri keagungan yang dicapai oleh umat manusia pada zaman kegemilangan mereka ini dilihat melalui penciptaan mereka dalam pelbagai bidang yang seterusnya memberi sumbangan terhadap kesejahteraan hidup insan sejagat, baik manfaatnya untuk dunia timur Islam maupun dunia barat Kristian. Hasil penciptaan karya mereka dalam pelbagai bidang ini seperti seni bina, astronomi, ekonomi, kesenian, politik, ilmu pengetahuan, sejarah, geografi, pertanian, sains, falsafah telah melahirkan tokoh-tokoh ternama yang sangat ramai, dan antaranya adalah seperti Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Biruni, dan mereka ini beserta dengan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain dikatakan telah meninggalkan kesan yang cukup besar dalam kemajuan manusia sejagat. Dan keagungan sesebuah negara ataupun masyarakat dan bangsa itu banyak bergantung kepada pencapaiannya dalam pelbagai bidang, dan pencapaian itu dikatakan akhirnya menjadi sumbangan kepada tamadun manusia kepada peradaban dunia yang kekal mempengaruhi perjalanan masyarakat dunia sejak zaman dahulu sehingga kini. Dan tamadun Islam itu dikatakan banyak memberi sumbangan kepada tamadun dunia seperti Eropah, Mesir yang juga disebut sebagai Mesopotamia ataupun Babylon. Dan berikutnya, sebelum saya tamatkan kuliah, tamadun Melayu. Tamadun Melayu ini adalah satu tamadun yang menyeluruh yang dibangunkan oleh bangsa Melayu berteraskan pada bahasa Melayu setelah kedatangan dan penerimaan Islam di seluruh rantau alam Melayu. Dan pemahaman terhadap tamadun Melayu itu sebagai satu tamadun bangsa di rantau alam Melayu amat bersandar kepada pemahaman terhadap tamadun Islam. Dan hal ini demikian berlaku kerana kemunculan tamadun Melayu itu dikatakan bertitik tolak daripada penerimaan Islam oleh masyarakat rantau alam Melayu secara keseluruhannya. Dan pengajaran akidah Islam oleh pendakwa Islam di seluruh rantau alam Melayu secara berperingkat-peringkat membina asas tamadun Melayu. Dan Islamnya Melayu adalah kerana pengislaman sultan dan pembesar istana berdasarkan kepada ketaatan rakyat terhadap sultan yang memerintah. Dan memang benar bahawa tamadun Melayu itu wujud sebelum kedatangan Islam itu lagi, ya.
sebelum kedatangan Islam itu lagi, khususnya apabila dirujuk ke agungan kota Melaka. Namun dengan kedatangan Islam selepasnya pada abad ke-15 Masihi, tamadun Melayu itu dikatakan telah bertambah matang dan lebih dikenal melalui kegemilangannya. Dan pencapaian itu dibuktikan dalam banyak bentuk seperti melalui bahasa, seni sastra, budaya, sains dan teknologi, seni bena, artifak-artifak yang boleh dilihat sehingga hari ini. Dan pada asasnya sumbangan dan pencapaian tamadun Melayu itu khususnya terhadap peradaban dunia boleh dilihat daripada 3 aspek utama, iaitu agama dan kepercayaan, keilmuan dan juga kebendaan. Kodes pada tahun 1968 dilaporkan berkata menjelaskan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu telah mengubah kepercayaan kehidupan beragama daripada dinamisme, animisme, naturalisme dan pluralisme yang terkandung di dalamnya Hinduisme dan Buddhisme kepada monotisme, iaitu dengan menyembah Tuhan yang Esa. Dan kedatangan tamadun Islam mengubah corak pemikiran, akidah secara total dan juga akhlak masyarakat Melayu yang berada dalam keadaan sebelum kedatangan Islam. Kemudian saya bercakap tentang tamadun Cina pula. Tamadun Cina ini dikatakan merupakan salah satu daripada tamadun terawal di dunia selain daripada tamadun Mesir dan juga tamadun India, di mana tamadun Cina ini buat pertama kalinya ditemui di lembah Sungai Kuning di utara China kira-kira 4,000 hingga 2,000 sebelum Masihi. Tamadun Cina ini dikatakan bersifat terbuka, integratif, dinamik. Dan sekalipun tamadun Cina itu wujud sezaman dengan tamadun yang lain di dunia ini, tamadun Cina itu dikatakan tetap berjaya untuk mengekalkan identitinya yang tersendiri. Seperti juga tamadun lainnya, sungai tetap menjadi tumpuan manusia dalam membina tamadun bangsa dan negara, kerana dari sinilah bermulanya kelangsungan di dalam membina tamadun bangsa dan negara, kerana dari sinilah bermulanya kelangsungan kehidupan manusia dalam usaha untuk membina kehidupan melalui pertanian, penternakan, perladangan, pertukangan dan sebagainya, dengan membuat, mencipta ataupun menghasilkan sesuatu inovasi untuk kegunaan serta urusan seharian, ya. Okey, lanjutan lagi tuan-tuan, ya. Tamadun Cina ini dikatakan telah berkembang dan membawa kepada unsur kegemilangan dalam beberapa bidang seperti kepercayaan agama, seni dan juga kebudayaan, politik dan pentadbiran, sains dan teknologi, falsafah, sastra dan institusional yang maju. Dan kegemilangan tamadun Cina itu juga dikatakan turut memberi sumbangan kemajuan dan kemakmuran kepada kehidupan masyarakat di dunia pada hari ini. Dan kalau kita lanjutkan lagi penceritaan berkenaan dengan tamadun India merujuk kepada pengaruhnya terhadap penghayatan etika dan peradaban Malaysia. Kalau kita melihat kepada Locke ini, Konfusianisme adalah kepercayaan terbesar di China seperti yang termaktub dalam pengajaran Confucius, ya. Pengajaran utama Confucius seperti yang terkandung dalam kitab Analects menekankan pengamalan sifat dan nilai moral yang mulia. Selain itu, agama Buddhisme yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama juga dikenali sebagai Buddha juga berkembang di China, dan agama yang berasal daripada India pada kurun ke-6 sebelum Masihi ini tersebar ke China pada kurun pertama Masihi. Walau bagaimanapun, selepas tersebarnya Buddhisme ke negara China, agama ini mengalami pelbagai pengubahsuaian sehingga menjadi suatu sistem keagamaan yang menyerapkan kepada ciri-ciri kecinaan sehingga agama ini dikenali sebagai Buddhisme Cina. Tamadun India. Perkembangan awal tamadun India dikatakan bermula di mana? Di sekitar Mohenjo-daro Harappa yang hari ini dikenali sebagai Pakistan, ya. Tamadun ini dikatakan berkembang sejak tahun 2500 sebelum Masihi, dan pencapaian tamadun ini adalah sama dengan tamadun purba seperti Mesir dan Babylon. Masyarakat lembah Sungai Indus pada masa itu mencapai kemajuan dalam aspek kehidupan seperti agama dan budaya, kemajuan kebendaan, nilai dan kepercayaan, dan India juga mempunyai sifat berbilang kaum dari segi penduduknya yang terdiri daripada pelbagai kaum dan juga etnik. Jadi kepelbagaian kaum ini dikatakan telah membawa kepada kepelbagaian agama yang terdiri daripada Hindu, Buddha, Jaina, Sikhisme dan juga Islam. Dan tamadun India ini dikatakan telah menekankan kepada apa yang kita sebut di sini menekankan kepada beberapa nilai-nilai penting seperti kepercayaan kepada Tuhan, karma, perpaduan dan juga sistem kekeluargaan. Pengaruh agama Hindu dan Buddha
amat meluas khususnya di negara Asia Tenggara dan kekal hingga ke hari ini. Begitu juga kebudayaan dan seni bina kuilnya yang dibangunkan di serata pelosok negara-negara Asia. Dan tamadun India ni dikatakan sangat-sangat istimewa kerana kemampuannya untuk bertahan beribu-ribu tahun serta masih lagi mengekalkan tradisi kebudayaannya tanpa banyak mengalami sebarang perubahan. Dan keunikan tamadun India juga terletak pada pengaruh ketiga-tiga agama besar dunia, iaitu Hindu, Buddha dan Islam. Dan daripada tiga agama besar terbesar inilah maka lahirnya sumbangan dan hasil pencapaian tamadun India yang dilihat daripada pelbagai sudut seperti kemasyarakatan, kebudayaan, pemerintahan dan pentadbiran, ekonomi, bahasa dan kesusasteraan, agama dan kepercayaan, pendidikan dan keilmuan, sains dan teknologi, kesenian dan juga seni bina. Sebagai satu rumus bicara untuk kuliah pada malam ini yang akan bersambung pada kuliah besok bagi section yang tertentu, sebelum berhadapan dengan kuis yang telah pun diletakkan button untuk diaktifkan selepas selesai kuliah besok dan lusa, iaitu zaman pencerahan ataupun disebut sebagai zaman enlightenment ni. Zaman pencerahan ataupun zaman enlightenment ini ia bermula pada tahun 1650 hingga 1800 Masihi, yang merupakan satu era semangat kepercayaan dan pegangan manusia pada ketika itu adalah kritikal, berasaskan kepada sebab musabab dan juga sebab-sebab yang berbentuk saintifik. Dan revolusi industri yang dikatakan bermula pada kurun ke-18 telah dikatakan memberi satu perubahan dalam pertanian, pembuatan dan pengangkutan yang memberi kesan yang cukup besar kepada sosioekonomi dan kebudayaan khususnya di negara Great Britain hingga ke serata dunia melalui proses yang dikenali sebagai perindustrian. Dan segala nilai yang telah diperkenalkan oleh Islam adalah bersifat universal dan dapat diterima oleh semua peringkat dan juga generasi umat manusia dan mampu beroperasi dalam konteks pelbagai bangsa agama yang terdapat di negara Malaysia. Dan beberapa aspek yang berkaitan dengan nilai moral dan etika dalam agama Hindu juga boleh dilihat seperti menolak kehidupan yang berbentuk mewah, suami menyayangi isteri, dilarang meminum arak, mentaati ibu bapa, menguasai nafsu dan keadilan dalam pemerintahan. Jadi penjajahan British di tanah Melayu adalah sebahagian daripada proses persaingan kuasa barat untuk menguasai tanah jajahan dan kegiatan ekonomi dengan menumpukan kawasan perdagangan, pelabuhan dan negeri yang mempunyai kekayaan hasil bumi khususnya seperti biji timah. Dan negara Malaysia telah mengalami satu proses persejarahan sosialnya yang panjang, 446 tahun, dan dijajah oleh beberapa kuasa besar seperti Portugis, Belanda, Jepun, British dan seumpamanya. Dan peradaban itu boleh juga kita takrifkan sebagai satu sejumlah pencapaian dan pemerolehan dalam bentuk segala perlakuan, pemikiran dan penciptaan yang baik, termasuk dalam aspek-aspek seni bina, kemahiran yang lain yang dilihat seperti halus, sopan, santun, bagi pembentukan peribadi, akhlak, tata susila, adab, tingkah laku dan budi bahasa yang mulia bagi individu dan juga sesuatu kelompok manusia yang membentuk sesebuah masyarakat, bangsa dan akhirnya negara. Dan realiti pada hari ini, perbincangan berkenaan dengan peradaban timur dan barat, sama ada dialog dan konflik, ialah berlakunya pertembungan peradaban atau konflik antara peradaban timur dengan peradaban barat itu sendiri. Dan kehidupan yang berakhlak dan bermoral tinggi itu adalah merupakan perkara yang titik beratkan dalam kehidupan masyarakat yang bertamadun. Jadi perkara-perkara yang saya perkatakan dalam kuliah pada hari ini dijangka akan muncullah dalam senarai siri soalan berikutnya dalam sistem author, yang mana besok dalam kuliah yang melibatkan section 11 betul, section 11 ya besok? Section 11 ke 12 besok dengan saya? 11. 11 Okey, untuk section 11 besok dia punya, dan termasuk dengan section 12 pada hari Isnin. Kaedahnya saya akan memberikan kuliah terlebih dahulu sambungan, besok ada lagi kuliah sambungan, dan kemudian kalau katakan section 11 contohnya besok kita bermula jam 11, daripada jam 11 hingga 12 saya akan memberikan 3 lagi topik kuliah yang berkaitan, yang mana kesemuanya itu termasuk dengan kuliah pada malam ini ada dia punya bahagian soalan di dalam kuis berkenaan siri 1,
dan kemudian pada sejam yang berikutnya saudara-saudari akan diizinkan untuk menggunakan gadget peralatan masing-masing untuk buka sistem Otter tu untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Dan kemudian kepada yang gagal untuk hadir, kalau katakan gagal untuk menjawab dalam soalan-soalan berkenaan dalam waktu yang telah diperuntukkan, tidak ada sesi pengulangan. Dan apabila menjawab persoalan-persoalan demikian, so markah terus akan diproses dan terus akan di-key in di dalam sistem. Jadi maknanya esok sihat ataupun tak sihat, tolonglah hadir ke kuliah, ya. Maknanya bagi section 11 besok, section 12 lusa. Sihat ataupun tak sihat, tolonglah hadir ke kuliah, bawa gadget atau laptop dan sebagainya, kemudian open sistem Otter tu dan jawablah soalan selepas sejam diberikan kuliah awal terlebih dahulu oleh pihak saya. Kehadiran saya akan ambil besok, ya, dan kemudian saya akan berikan kuliah terlebih dahulu beberapa topik lagi, dan kemudian tuan-tuan akan menjawablah di dalam kuis yang dah pun ditetapkan, dah selesai, kita boleh dismiss lah esok kelas kita. So besok kumpulan 11 akan berhadapan dengan siri 1 kuis, ya, dan kemudian pada hari Isnin section 12 pula akan menjawab kuis yang sama. Soalan tidak sama, ya, antara section 11 soalan tidak sama. Yang jawab section 12 soalan lain, section 11 juga soalan lain. Tapi individu yang gagal menjawab kuis 1 ni, saya nak maklumkan sekali lagi, tidak ada repetition. Jadi maknanya sini kalau gagal menjawab kuis pada minggu ini, ya, section 11, section 12, so kolom untuk dalam markah itu nanti dalam sistem TCIS kosong. So kita tak boleh buat apa-apa dah. Jadi saya nak beritahu siap-siap lah di sini, ya, tolonglah, ya, bertanggungjawab untuk diri sendiri. Jangan play victim dan tuding jari kepada orang lain. So section 11 saya nak tanya sekali lagi, tolong jawab dengan saya. Besok lokasi kita di mana? Section 11. Jangan apa. G3 DKC, Pak Guru. G3 DKC, ya. DKC, ya. Dia kalau ikut jadual asal tu DK lain tau. Jadi saya minta tu sebut di sini DKC. So pastikan besok tepat pada jam 11 kita jumpa di sana, dan kepada wakil section yang masuk ke sana, tolong onkan sistem terus. Maknanya dia punya sistem untuk laptop dan sebagainya lah. So bila masuk saya terus sambung topik kuliah, dan kemudian pada jam yang berkenaan kita akan sambung dengan siri kuis yang pertama. So itulah pada saya untuk malam ni. Terima kasih banyak sebab saya dah ambil masa sesuai banyak pada malam ini. Saya harap sesuai juga dapat buat sedikit pembacaan yang tersendirilah, ya. Soalan kalau tak salah saya untuk besok 50 ke 60 soalan untuk siri 1, ya. Jadi be prepare lah, yang mana mencakupi daripada topik pertama sampai kepada topik yang kelima. So untuk section 11 besok di G3 DKC kita jumpa, manakala untuk section 12 kita jumpa pada hari Isnin dekat area perpustakaan lah. DK berapa section 12? DK4 Pak Ku. DK4 lah. DK4 dia di luar. Dia masuk akses tu daripada luar. Saya ingat semester lepas dia tak masuk dari dalam. Dia ada flat sikit daripada luar. Alright. So okay, kita jumpa pada minggu ni, dan saya nak pesan sekali lagi kepada tuan-tuan termasuk dengan saya, tolong sihatkan diri. Hadir dalam periksa. Ya, kalau tak hadir, tak lalui kuis yang pertama ni, termasuk kuis yang kedua berikutnya nanti, tak ada siapa-siapa nak boleh bantu dah. Sebab sistem dah ditetapkan begitu. So kalau dia tak ada sesi repetition balik, ya, macam peperiksaan, tak ada sesi repeat, kalau you gagal menjawab, kosong. Itu saja saya nak maklumkan. So itu sajalah. Terima kasih banyak. So kita jumpa untuk section 11, kita jumpa besok, ya. DKC G3, manakala untuk section 12 kita jumpa pada hari Isnin dekat DK4 area perpustakaan. So terima kasih, selamat maju jaya. Kita jumpa lagi pada besok dan juga lusa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
dan bye-bye. Terima kasih Pak Ku. Terima kasih Pak Ku. Terima kasih Pak Ku. Selamat malam. Terima kasih Pak Ku. Terima kasih.